wajhi wa zatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kata Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di masjid kita untuk kita sambung pengajian kita. Itulah subjek fiqhur riba, ilmu tentang riba lah ya. Satu bab lah daripada bab muamalat yang ada. Kerana muamalat ni ada banyak babnya. Dulu saya pernah huraikan. Riba ni salah satu lah ya. Dan antara perkara terpenting pada hari ni yang perlu kita ketahui ya. Dan buku ni kita hari tu dah baca fasal yang pertama dia itu tentang penulis buku apa semua, pendahuluan tu lah ya. Kemudian kita dah masuk kat mana itu? Ana pun tak tengok video yang lama. Definisi riba ya. Okey, definisi riba ni pada kuliah yang sebelum kita baca buku ni sebenarnya saya dah kongsi sikit sebanyak ya. Di mana riba-riba ni ialah tambahan atau penangguhan yang tidak disahkan oleh syarak. Ulama ada banyak definisi. Setiap mazhab ada definisi masing-masing. Kerana definisi ni sekadar nak beritahu kita tentang satu perkara secara am. Dan kita ada idea umum lah dalam sesuatu hal. Biasanya setiap satu bab dia ada definisi. As-salah lughatan wa syar'an. Puasa dari sudut bahasa, dari sudut syarak. At-taharatu lughatan wa syar'an, taharah dari sudut bahasa dan syarak. Al-wudu lughatan wa syar'an, wudu secara bahasa dan syarak. Ila halumi jarrah. Arab kata. So on, seterusnya. Macam itulah ya. Jadi muamalat pun sama. Every topik dia ada definisi dia yang tersendiri. Tak terkecuali riba. Riba pun ada definisi dia yang banyak. Ya. Cuma definisi saya petiklah satu yang banyak digunakan pakai dalam mazhab Hambali ialah mudah kita nak ingatkan. Az-ziyadah fi asya' makhsusah wa an-nasa' fi asya' makhsusah. Warada asy-syar'u bi tahrimiha. Tambahan dalam satu perkara yang khusus atau penangguhan dalam satu perkara yang khusus yang mana syarak tidak membenarkannya. Ada apa-apa penangguhan atau tambahan yang syarak tak benarkan. Ya, it is unallowable. Ia tidak benarkan sama sekali in Islamic jurisprudence. Mana dalam hak awak agama lah dalam Islam kan. Ya. Dan sebagian ulama kontemporer juga banyak merujuk definisi itu kerana dia lebih nampak macam mudah orang nak faham lah. Hatta kalau kita lihat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh mufti wilayah pun saya tengok dia petik definisi riba dekat-dekat lah dengan definisi itu. Sebenarnya dia ambil itu daripada Syekh Umar Matraq. Dia ni juga salah seorang ulama ataupun ilmuwan muamalat kontemporer. Dia ada buku khas, Ar-Riba wal Muamalah, riba dan muamalat ya. Dia pun kata begitu juga. Az-ziyadah fi asya' makhsusah, tambahan di atas perkara-perkara yang tertentu ya. Wa ziyadah fi ra'sil mal wa ziyadah fi dain li muqabil at-ta'jil mutlaqan. Ataupun tambahan bila berlaku kelewatan lah dalam satu hutang secara mutlak ya. Itu definisi dia pakai ya. Mana tak apa banyak beza lah. Ala kulli hal dia balik kepada dua benda, penangguhan ataupun tambahan yang tidak disahkan oleh syarak. Macam definisi dah Hambali yang saya sebut dia lah ya. Baik. Kerana asas-asas benda dunia ni tuan-tuan adalah harus. Al-aslu fil asya' al-ibahah ma lam yakun dalilun ala tahrimiha. Ya. Benda dunia ni muamalah lah termasuk dia mesti berasal pada harus. Melainkan jika ada nas atau dalil yang melarangnya baru tak boleh. Ya. Penangguhan open. Kita boleh tangguh apa saja, melainkan hak tak boleh oleh syarak. Hak syarak tak benar. Tambahan pun sama juga. Kita nak tambah apa saja, go for it. Cuma tak boleh tambahan yang dilarang oleh syarak. Ya. Dan dia dalam konteks harta merujuk kepada riba. Ya. Sebab tambahan ni semua boleh. Dari sudut riba ni tak boleh. Ya. Tuhan larang. Ya. Okey. Si pengarang Ustaz Aziz ni dia buat maya bahasa Arab dulu, biasalah tu. Merujuk kepada ziyadah, yang ni tambahan atau lebihan, perkembangan, yang ni benda tu bila berkembang, dia semua merujuk kepada perkara itu. Tambahan, lebihan, perkembangan, benda hak kecil jadi besar. Macam itulah cara bahasa begitulah dia.
Dan Allah Ta'ala dalam Quran memang ada sebut perkataan riba yang tak merujuk kepada riba harta ni, tapi riba dari sudut bahasa. Dia ada dua perspektif, satu bahasa, satu syarak. Bahasa ni ialah apa yang orang Arab faham. Syarak ialah apa yang dipahami daripada nas agama. Contoh kalau tuan-tuan belajar fiqh ibadah kan, as-salah ya doa lughatan. Semayang secara bahasa ialah doa. Orang Arab kalau dia nak suruh doa, dia boleh kata salli. Solatlah. Yang ni bukan akad takbir, doa. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam bab zakat tu kan. Macam mana Syekh? Allah Ta'ala kata apa? Wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ni nak depan dia macam mana? Anak lama tak ngajar bab zakat. Allah Ta'ala kata bila kamu dah bayar zakat, ambil zakat orang yang bayar tu, wa salli alaihim, kamu solatlah kat atas mereka. Takkan orang bayar zakat akad takbir. Pernah tengok amir orang bayar zakat akad takbir Allah akbar sembahyang sunat ke apa? Tak ada, dia akad tangan kan. Fasalli wa salli alaihim, semayanglah ke atas mereka, yakni doa. Kerana semayang mak doa. Bahasa dia macam tu, ya. Kalau syarak pula, baru kita kata suatu perbuatan tertentu yang dimulai daripada takbiratul ihram diakhiri dengan salam, ada tata caranya. Af'al makhsusah, wa aqwal makhsusah. Ibtidaan min takbiratul ihram wa ikhtitamam bitaslim. Perbuatan tertentu, kata-kata tertentu dimulai dengan takbir, akhir dengan salam. Itu sembahyang dari sudut syarak. Jadi ada beza. Riba pun sama juga, dari sudut bahasa makna tambahan ataupun penangguhan pun boleh juga, Tapi yang dinukilkan oleh si pengarang ni tambahanlah, Tuan-tuan boleh cek tengok after this, surah An-Nahl ayat 92, Allah Ta'ala kata laqad anzalna fa iza anzalna 'alaihal ma' ihtazzat wa rabat. Ayat tu panjang tapi dia petik pendek aja. Bumi ni bila Allah Ta'ala turunkan hujan, fa iza anzalna 'alaihal ma' ihtazzat wa rabat. Dia terjemah apa ihtazzat wa rabat? Engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya. Ihtazzat ni makna bergoncang. Tapi yang sesuai dengan konteks ayat ni ialah bergerak. Bila hujan turun, tanah tu bergerak. Ihtazzat. Warabat. Kemudian dia akan bertambah. Yang ni tumbuh-tumbuhan tu akan tumbuh. Allah Ta'ala guna perkataan riba. Warabat. Warabat tu riba lah. Riba di sini bukan riba harta ni. Mana riba nak tunjuk dari sudut bahasa ialah dia berkembang. Pokok kan daripada kecil dia berkembang. Itulah riba secara bahasa, lughatan, in term of language. Kemudian dia buat mari contoh-contohnya lain dari surah Ar-Rum. Ni saya tak perlu urai kot. Sama juga Allah Ta'ala sebut antakuna ummatan hiya arba min ummah. Itu surah Ar-Rum ayat 39. Allah Ta'ala kata ada satu umat yang dia lebih. Dia terjemah apa kat sini? Oh bukan. Bukan surah Ar-Rum. Ini ayat mana? Ar-Rum 39. Tak tahulah. Tapi ada ayat satu lagi Allah Ta'ala kata antakuna ummatan hiya arba min ummah. Ada satu umat ni dia lebih besar, lebih hebat, lebih berkembang daripada satu umat yang lain. Riba juga tu. Oh, yang mula tadi Al-Hajj ayat 5. Saya tersilap, sorry. Kemudian An-Nahl 92. Kemudian baru waktu Ar-Rum 39. Anda tak ingat ayat dia ni, yang mana satu. Baik. Kemudian mazhab Hanafi, ini dia dah terjemah kepada Melayu dah. Maliki, Syafi'i, Hambali. Tengok. Riba ialah lebihan dalam beberapa perkara dan kelewatan penyerahan, yakni penangguhan yang dikhususkan. Itu tak definisi yang saya baca Arab je lah. Yang mana syariat mengharamkannya. Az-ziyadah fi asya' makhsusah wan nasa' fi asya' makhsusah wa rasya'u bi tahrimiha. Penangguhan dalam sesuatu perkara, tambahan dalam satu perkara yang dilarang oleh syarak. Itulah riba. Dalil haram riba ini saya dah kongsi semua itu, Kemudian kenapa Allah Ta'ala mengharamkan riba? Pertama, hilang keberkatan pada harta. Al-Baqarah 276, Al-Baqarah 275 sampai Al-Baqarah 289 straight away Allah Ta'ala sebut tentang riba. Panjang lebar, Agak jarang Allah Ta'ala sebut satu-satu hal dalam beberapa ayat yang panjang. Melainkan kalau cerita riwayat kisah tertentu baru panjang.
Tapi dalam bab harta tak banyak, melainkan dalam seluk riba dan satu lagi hutang. Hutang lagi panjang, the whole page. Satu muka surat tu Allah Taala sebut tentang hutang. Itulah ayat 282. Ya, nanti ada bab hutang tu kita ni. Baik. Al-Baqarah 276 ya. Allah Taala susukkan riba dan Allah Taala kembangkan harta zakat atau sedekah. Wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Riba ni Allah Taala susutkan. Tak tepat susutkan. Wa yamhaqullahu riba, Allah Taala cabut. Yamhaq ni mana cabut? Orang Arab kata bila yamhaq mana cabut. Mungkin dia nak bagi sesuai dengan konteks ayat tu. Tapi asal makna yamhaq ni makna cabut. Cabut dengan keras. Pop macam tu. Wa yamhaqullahu riba, Allah Taala akan cabut dengan keras riba ni. Mana Allah Taala akan musnahkanlah. Ya. Wa yurbis sadaqat. Adapun sedekah, Allah Taala akan riba-ribakan dia. Kembang-kembangkan dia. Cambah-cambahkan dia. Ya. Tak. Lagi kita sedekah, lagi Allah Taala bagi insya-Allah lah. Kalau dia tak bagi duit macam kita sedekah tu pun dia bagi benda lain. Betul tak? Ya? Takkan tak ada kebaikan dalam hidup kita. Kebaikan hidup kita banyak. Mungkin sebahagiannya dengan sebab kebaikan lain yang kita buat. Allah Ta'ala balas lah. Ya? Okey. Kemudian yang nombor 2, hilang keberkatan pada harta. Yang kedua, hanya orang beriman dan bertakwa sahaja akan tinggalkan riba. Ini ayat 278. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggal saki baki riba. Pasal apa Allah Taala kata saki baki riba? Kerana ayat ni Allah Taala turun third step bila riba diharamkan. Dulu peringkat pertama atau masa saya mula-mula main kuliah sini kan saya sebut riba ada 3 step. Step ketiga tu, sebab step pertama Allah Ta'ala hanya beritahu riba ni tak bagus. Yang kedua, Allah Ta'ala haramkan riba yang berganda-ganda. Sikit-sikit tak apa. Ya tak? Dah ratus tahun buat riba kan. Mana slowly ya. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata tak boleh riba. Mu kena tinggal saki baki riba. Sikit kau banyak kau. Kalau kamu beriman. Ya. Nampak? Sebab tu Allah Ta'ala kata begitu. Ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba. No more riba. Tak ada riba lagi ya. Okey, yang ketiga, pengamal riba akan kekal dalam neraka jika tidak bertaubat. Ya. Melainkan setelah dia diampunkan oleh Allah dan dikeluarkan daripadanya jika dia orang yang beriman. Sebab ni kalau kita belajar akidah kan. Ya, majoriti ulama mengatakan bahawa as long as kita beriman, dosa banyak mana pun at the end of the day kita akan keluar juga. Walaupun banyak ayat Quran Allah Taala kata buat kesalahan tu kekal dalam neraka. Buat kesalahan tu kekal dalam neraka banyak. Hatalah hadis Nabi pun. Hadis Nabi pun ada Nabi sebut buat benda ni kekal dalam neraka. Ataupun buat benda ni tak masuk syurga. Bukan tak masuk langsung. Betul tak? La yadkhulul jannata namam. Nabi kata siapa-siapa yang menghasut ya, buat orang jadi baloh tak masuk syurga. Takkan tak masuk syurga langsung kot. Hadis ni kata zahir. Sebab tu segelintir kata tak masuk syurga. Mu'tazilah apa semua tu kan. Tu belajar akidah lah. Tapi ahli sunnah kata pasal dia gabung. Ada nas yang akan bahawa orang beriman ni at the end of the day dia akan masuk syurga juga dengan syafaat-syafaat tertentu. Ada syafaatul anbiya, syafaat para nabi termasuk Rasulullah lah. Ada syafaatul amali soleh, syafaat amal soleh. Kita semayang, dia syafaat kat kita esok-esok. Kita baca Quran, Quran akan jadi syafaat tuan. Ya. Zikir jadi syafaat. Sedekah jadi syafaat. Ya. Ada syafaatul malaikah. Malaikat pun akan beri syafaat kepada kita. Ada syafaatul muslimin. Orang Islam sesama orang Islam akan bantu sama mereka. Ya. Tapi kalau tak ada syafaat langsung, ada satu syafaat lagi. Syafaat yang paling besar sekali. Tahu apa? Syafaatullah, syafaat Allah. Di mana Allah Ta'ala takkan kekalkan atau biarkan selama-lama orang yang beriman dalam neraka. At the end of the day, Allah Ta'ala akan keluarkan juga. Nabi pun tak boleh keluarkan semua. Nabi 4 kali keluar tuan. Ya. 3 atau 4 kali Nabi keluarkan. Keluarkan kali pertama dengan syafaat baginda setelah dia sujud lama pada Allah. Tak habis lagi. Syafaat lagi. 3 or 4 times. Lalu ada lagi kat dalam orang yang beriman. Amal tak ada. Ya tak? Tapi iman dia ada. Dia beriman. Siapa tolong ni? Nabi tak boleh tolong.
Siapa tolong? Allah. Syarat dia satu je. Tidak mensyirikkan Allah semasa hidupnya. Masa hidup tu dia tak syirik pada Allah. Masa dia mati itulah dia tak syirik pada Allah. Ya. Walaupun dia ada iman sebesar zarah. Adalah ilah Allah aja. Allah Taala keluarkan. Jadi syafaat terakhir syafaatullah, syafaat Allah. Ya. Baik. Jadi Allah Taala kata, mana tadi? Ayat 275 tu kalau tuan tengok, saya dah pernah baca dulu. Daripada awal lagi. Allah Taala kata, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdiri orang dirasuk syaitan. Awal itulah Allah Taala kata, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Peringkat awal. Siapa-siapa yang makan riba, esok-esok dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang dirasuk syaitan. Ya. Gila macam tu lah ya. Ujung tu Allah Taala kata innallaha macam mana? Allah Taala kata faman ada, Allah Taala kata macam ni. Tengah-tengah tu Allah Taala kata faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa-siapa yang dulu dia buat kemudian dia bertaubat. Ya, ya insaf. Falahu ma salaf. Allah Taala kata yang lepas tu lepas. Dia ambil dia punya pokok aja. Ya. Maknanya riba tu dia tak boleh ambil lagi. Pokok dia punya. Allah Taala ampunkan dia. Ya. Dan ujung tu Allah Taala kata wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa-siapa yang buat balik maka merekalah ahli neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Majoriti ulama kata yang kekal ni dia bukan saja makan riba. Majoriti ulama kata yang kekal ni dia bukan sekadar makan riba, tapi dia mengatakan riba itu harus. Itu yang dimaksudkan. Tapi kalau dia kata riba tu haram, dia makan juga, dia berdosa besar. Tapi dia tidak kafir lah. Ya, dia tetap Muslim. Dan Muslim ni dia tak kekal dalam neraka ya. Itu majoriti para ulama, termasuk standard lah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi pengamal riba akan kekal dalam neraka jika tidak bertaubat. Ya. Tak kekal insya-Allah, dia akan keluar juga. Baik, yang keempat Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang terlibat dengan riba secara langsung atau tidak langsung. Ini hadis Nabi lah, very famous one. Ada banyak hadisnya. Ini hadis apa nama? Ibnu Mas'ud. Nabi kata la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Setengah riwayat wa katibahu wa syahidah. Ya. Ada banyak lagi hadis yang lain ya. Di mana maksudnya Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba. Siapa yang makan riba? Dia bagi hutang, dia ambil lebih. Siapa yang memberi makan riba? Tu ambil hutang tu. Dua-dua ni sama aja. Hak berdosa bukan saja pemakan riba, tapi yang pinjam duit dia bayar riba kat kawan tu. Dia sama. Itulah mukilahu maksud dia. Yang memberi makan riba, yakni deal dengan pemakan riba tu. Ya. Wa katibahu wa syahidai, dan juga penulisnya atau saksi-saksinya. Hum sawa. Nabi kata they are all equal, sama saja, tak ada beza. Dosa kalau pelaku riba dosa kalau pengamal riba dapat 100, hak bagi riba tu pun dapat 100. Tukar saksi pun dapat 100. Ya tak? Ya. Dia menyamaratakan lah. Islamic conventional ni sama aja. Itu totally wrong. Kalau betul-betul awak kata sama 100% memang salah lah. Kalau kata sama sikit-sikit tu okey dah. Ya. Kadang bergaduh bab tu ya. Contoh. Orang paling senang ataupun sebahagian orang dia fikir macam ni. Sama dari sudut apa? Kalau Islamik dia cah juga, lambat bayar. Kalau konvensional pun cah juga. Memang cah. Problem of default mesti ada. Siapa-siapa pun buat bisnes. Betul tak? Kita buat kontrak, bila awak langgar kontrak memang kena ada denda-denda ataupun cacah tertentu. Ekonomi zaman sekarang macam tu.
Tapi sama ke awak kata 1% sama? Saya 2-3 kali lepas ada bergaduh seorang tu. Dia kata sama. Payah nak betul mentaliti orang lagu ni. Payah. Dia tak belajar satu hal. Lepas tu dia tak nak belajar kan. Mana ada sama? Ya, ada orang tu tuan-tuan, dia guna credit card. Ni I personally attend satu seminar dengan bank negara, AKBK. Dia buat dekat PPD Gombak dulu. 7 years ago saya pergi. Ada seorang tu dia tak bayar, default kad kredit 10,000 je. Tapi after 15 years, 10,000 tu jadi almost 30,000. Memang tak mustahil. Sebab bila awak tak bayar, every single month dia akan naik. Awak ingat dia charge every month tu sama dengan Islami ke? Tak sama. Islami kalau awak lambat bayar, dia tetap charge 1% untuk kelewatan. Adalah sistem dia kan. Tapi dia tak lebih daripada 1% dan dia takkan berganda-ganda punya. Ya. Komisioner dia berganda tuan. After 10 days kalau tuan tak bayar, 10,000 sekarang mau pergi 30-40,000 boleh jadi. Dia berganda. Islamic charge 1% je every month. Daripada tunggakan bulan tu lah. Ya. Yalah kalau awak 10 tahun tak bayar Islamic pun jadi banyak juga. Tapi duit tu dia tak, bank tak ambil. Ya, bank ambil untuk kos-kos dia aja. Awak lambat bayar ni apa kos yang bank habiskan. Dia ambil yang tu je lah. 10-20 ringgit maybe lah. Kalau installment kita dalam 600-700 mungkin dalam 10-15 ringgit dia ambil every month. Kerana costing dia hantar surat apa itu ini. Tapi setakat tu je. Kalau dia ambil lebih daripada 1%, dia akan pergi charity. Dan dia takkan compounding berganda-ganda. Jangan risaulah. Sebab tu orang non-Muslim, dia cerdik. 40% daripada Islamic market, ialah non-Muslim. Dia tahu kalau ada kes-kes umpama ni, dia takkan berganda punya. Macam kad kredit ke apa kan. Yang banyak orang miss bayar lah. Banyak orang ni blacklist pasal kad kredit dah. Ya. Jadi, insyaAllah, dapat 3-4. Tak sama sekali tuan. Salah satu features dia, kelebihan dia lah kalau kita tak boleh bayar, dia takkan berganda-ganda, takkan lah. Ya. Commissioner tuan-tuan, Islamic charge 1%. Commissioner pun contoh kalau dia charge 1%, dia bukan 1% every month. 1% tambah lagi persen yang kita buat loan tu. Contoh kita buat loan kereta kan. Berapa ni? Tahunan, 5% tahunan. 5% tahunan ya. 5% tahunan kalau kita ada default tak bayar, 1% tu tambah 5% tu jadi 6%. Jadi every month kalau Islamic 1% aja daripada tunggakan kita tu yang 6 atau 700. Kalau conventional tengoklah kita punya tahunan tu berapa dia charge tuan-tuan. Ya, kalau 4%, 4 campur 1. Kalau 5%, 5 campur 1. Jadi monthly punya charge tuan-tuan untuk conventional ialah 6%. Contoh saya bagilah ya. Tapi kebiasaan tengoklah pembiayaan tu apa. Ya. Kalau personal memang tinggi dia punya bunga bulanan tu tinggi 8%, 7% kan. Kalau yang kredit dah ada Islamic lah. Memang tak sama tuan terutama dalam kes-kes tak dapat bayar. Melingkup lah kalau konvensional. Kalau 15 tak bayar, tahun tak bayar kan. Ya. Baik. Tapi nak cerita begitu, tak sama Lagi satu mengenakan denda ataupun ganti rugi ke atas hutang jual beli harus dunia pakai. Dr. Wahbah Zuhaili yang datang Malaysia dulu, dia tokoh dunia kan. Kita pun banyak guna fatwa daripada beliau. Dia pun ulama yang menulis dalam bab muamalat kontemporer juga. Yang tak boleh ialah denda ke atas hutang. Tu tak boleh. Yang tak boleh ialah denda ke atas pinjaman. Adapun denda ke atas jual beli boleh. Ya, dengan syarat dipersetujui. Dia tak sama. Saya jual buku kat Haji. Berapa ni? RM100. Haji kata saya tak ada cash. Saya bayarlah RM10 sebulan. Ya. Selama 10 bulan. Kalau Haji lambat bayar, kita bayar contoh sebelum 15 bulan. Kalau Haji lambat bayar macam mana? Tak apa, saya bayar denda. Berapa denda? RM1. Boleh. Perjanjian awal untuk hutang jual beli boleh. Tapi kalau hutang pinjaman tak boleh. Saya bagi Haji 100. Kalau Haji lambat bayar RM10 sebulan ya. Okey. Kalau Haji lambat bayar RM1 ya. Boleh. Tak boleh. Dia kalau hutang pinjaman tak boleh. Kalau hutang jual beli boleh. Itu beza Islamik dan konvensional. Islamik yang dia praktiskan ialah jual beli.
Jadi apa-apa yang kita berhutang, hutang jual beli. Tapi kalau konvensional dia pakai hutang pinjaman. Dia pakai hutang pinjaman wang, maka tak boleh. Di situlah. Nanti ada bab dia ni. Saya bagi tahu secara ringkas dulu. Okey. Mana tadi ya? Okey, Nabi melaknat orang yang terlibat dengan riba secara langsung atau tidak langsung. Ini hadis tu saya dah baca tu. Jadi penulis riba, saksi riba sama saja ya. Okey, riba ada dosa besar. Ini saya dah sebut first kuliah hari tu. Saya dah baca hadisnya, hadis Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi kata jauhi 7 dosa besar, salah satunya ialah riba. Dan banyak lagi hadis yang lain. Riba ni seumpama berzina dengan ibu ya. Riba sab'una huban aisaraha an yankiha rajul ummah. Hadis Ibnu Majah daripada Abu Hurairah, Nabi kata riba ni ada 70 dosa. Salah satunya ialah seperti berzina dengan ibunya. Darham yakuluhu riba asyaddu min 36 zina. Itu hadis Abdullah bin siapa tu? Abdullah bin Hanzalah hadis Ahmad. 1 dirham awak makan riba lebih jahat daripada 36 zina ya. Riba ni teruk tuan-tuan. Okey. Kemudian Nabi ancam perang ke atas siapa yang terlibat riba. Ya. Ayat yang 279 terakhir itu. Saya sebut tadi 278 sorry I'm wrong. Bukan 278, 279. 275 sampai 279. 5 ayat straight away tentang riba ya. Allah Taala kata hujung tu fa illam taf'alu fa'zanu bihabim minallahi wa rasulih. Kalau kamu tak tinggal juga riba, maka kamu berperang dengan Allah dan Rasul. Tu dia tulis kan. Okey, kesan-kesan buruk riba, bekalan wang berlebihan dalam pasaran, kesan negatif terhadap prestasi modal peniaga kecil, risiko peniaga meningkat. Banyak lagi yang sebenarnya, tapi dia nukilkan 3 saja. Itulah ya. Bekalan wang berlebihan dalam pasaran ya. Maksudnya wang tu dihasilkan tanpa usaha ya. Wang ni tuan-tuan, dia mesti ada imbalan untuk apa kita dapat. Lebihan tu mesti atas demand. Sebab tu Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Jual beli tak apa, awak beli barang ni 100, awak nak jual 200, tidak haram sama sekali, kerana dia jual beli, ada imbalan pertukaran di situ. Tapi kalau riba, dia tak ada apa-apa pertukaran, dia semata-mata lebihan ya. Nampak? Itulah riba berlawanan maqasid syariah. Ini saya tak nak baca lah. Maqasid syariah ni ialah matlamat syariah itu diturunkan oleh Allah. Dia ada matlamat tertentu. Kerana hukum hakam ni tuan-tuan, ni tuan-tuan belajarlah usul fiqh. Ada kelas usul fiqh sini. Rata-rata masjid surau semua tak ada usul fiqh. Macam subjek yang tak tahu lah kan. Saya ajar usul fiqh tuan di surau Titi Daerah Shah Alam. Orang kata susah usul fiqh, tak susah pun, senang aja, belajar basic-basic ya. Fiqh ni hukum, yang kita belajar ni banyak hukum lah. Atau tuan-tuan belajar semayang, puasa, zakat, haji, itu fiqh, itu hukum. Usul fiqh ni ialah macam mana hukum dikeluarkan. Fiqh ni umpama produk, usul fiqh ni umpama kilang. Betul tak? Bila tuan-tuan dapat produk, tuan-tuan just consume, tuan-tuan tak tahu pun macam mana dia dilakukan. Nampak? Tapi bila kita belajar usul fiqh, kita tahu hukum dikeluarkan. Tuan-tuan pergi kilang, baru tuan-tuan tengok, oh macam ni buat kipas, oh macam ni buat speaker. Macam tu cerita dia ya. Dan sebagai orang kita ni memang dia agak skeptikal lah, ataupun tak faham isu-isu hukum kerana kadang benda tu terang-terang salah ataupun tak tepat bila kita perbetulkan. Contoh kan sekarang ni ada ustaz terkenal ni, kalau sebut melenting ni orang mau pakai attack semua kan. Bila orang tanya duit judi boleh tak saya terima hutang, orang nak bayar hutang saya, dia cakap ni hutang judi tau, aku menang loteri malam tadi. Tak boleh ambil, haram. Jadi dia cakap haram terima pembayaran hutang daripada duit judi. Betul? Betul tapi tak tepat. Saya selalu guna istilah tu. Bukan kata salah belaka ustaz, bukan tak reti kan, nak bukan ustaz biasa-biasa kan. Betul tapi tak tepat. Banyak-banyak kes. Pasal apa saya kata betul? Itu memang pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan setahu saya ia standard. Di mana duit-duit haram ni tuan-tuan,
Senang aja, tak boleh diberikan kepada sesiapa, melainkan kalau untuk pelepasan saja, pembersihan. Kalau nak bayar hutang apa semua tak boleh. Hak bagi ni memang tak boleh lah, bagi ni memang tak boleh. Menerima ni dia ada dua skop, satu pemberi, satu penerima. Ini dalam skop menerima. Terima duit haram memang tak boleh langsung, mazhab Syafi'i. Bab duit ni memang ketat. Batu kita tuan-tuan, di peringkat fatwa, di peringkat bank negara, penasihat syariah apa gitu, kita banyak dah tarjih, maknanya kita pilih hukum semua mazhab yang ada, apa yang suitable, sesuai. Kita dah memang tak mazhab Syafi'i muamalah ni. Zakat kita pun banyak tak ikut mazhab Syafi'i. Baitul Mal selalu buat kempen, orang tak patuh syariah, mari zakat, mari zakat. Mari Baitul Mal, mari majlis agama kan. Kalau nak ikut standard mazhab Syafi'i, duit tak patuh syariah ni, duit-duit haram ni tak pergi Baitul Mal, dia mesti diserahkan kembali kepada tuannya, sama ada duit tu dapat dengan redha atau tidak redha. Kita dah ambil Hanafi punya tu. Banyaklah tuan-tuan. Tuan-tuan buat loan di konvensional, kalau ikut betul-betul standard mazhab Syafi'i, tuan-tuan, duit tak halal. Tuan-tuan beli kereta tak halal. Tuan-tuan beli rumah tak halal. Duit tu kalau tuan-tuan mati tak boleh difaraikan. Habis tu duit tu macam mana? Mesti diberi kembali kepada tuan yang beri kita riba tu. Sebagai ulama lain kata tak. Duit yang kita dapat tu halal, perbuatan kita tu haram. Dan yang riba yang kita bagi orang tu juga adalah haram. Yang haram tu duit riba dengan perbuatan kita. Adapun pokok tu ra'sul mal, kita punya duit pokok dia panggil apa capital tu, itu tak haram. Kita ambil mana tu? Itu Hanafi juga. Dan kita lihat fatwa semasa, termasuk fatwa Jakim, fatwa wilayah, wang-wang yang dihasilkan daripada pinjaman dan kontrak konvensional adalah halal, boleh digunakan, dimanfaatkan dan boleh juga difaraikan. Jelas sekali. Kita ambil mana tu? Kita ambil bukan Syafi'i tu. Jadi sama dalam konteks ni. Jadi dia kata tu betul, duit judi tak boleh diterima untuk membayar hutang. Yes, betul lah, tapi tak tepat. Kenapa tak tepat? Kerana pendapat yang ditarjih hari ni, Malaysia pakai fatwa Jakim, fatwa wilayah, dunia pakai, ialah wang ni tuan-tuan, dia kena bezakan. Kita dapat dengan redha atau tanpa redha. Duit tu dengan redha atau tanpa redha. Yang betul ialah kita kena pastikan dengan redha atau tanpa redha. Tanpa redha ni contoh curi. Orang tu nak bayar hutang, ni hutang je tau. Dia lain-lain transaksi, lain-lain hukum dia. Jangan pukul rata begitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i banyak dia rata aja kan. Tapi yang saya sebut, yang dah ditarjih, yang dipilih dalam konteks hari ni, dia bezakan. Kalau duit tu didapat dengan tanpa redha, mencuri contohnya, merampas contohnya, merompak lebih-lebih lagi. Saya nak bayar hutang awak ni, tapi duit ni saya curi tadi. Kita tak boleh ambil, haram ambil. Ya. Tapi kalau duit tu daripada urusan muamalat yang redha, dia haram tapi redha, seperti judi, seperti riba, itu harus kita ambil untuk hutang kita. Kerana bila dia bayar hutang saja, bertukar duit itu menjadi halal. Itu fatwa hari ni. Jadi yang dikata duit judi tak boleh untuk bayar hutang, ya, yang bayar hutang dia tak berdosa. Esok kalau dia bertaubat, dia kena ganti balik duit bayar hutang tu. Derma. Pemberi, yes, dia konteks dia lain. Tapi yang penerima ni, kalau duit tu tanpa redha seperti curi, kita tak boleh terima lah. Tapi kalau duit tu dengan redha, maknanya orang dapat duit tu dia bukan curi, sama ada dia judi, riba dan seumpamanya, yang itu kita boleh terima untuk membayar hutang. Hutang saja tau. Yang kata pula, tu belanja boleh, nak belanja malam ni dia kena tu. Belanja lain. Belanja kalau kita tahu duit tu judi tak boleh. Belanja skop lain. Jadi tak tepat dah di situ ya. Contoh. Tapi kalau kita tidak tahu, semua boleh. Kita tak tahu, semua boleh. Dia isu dia, kita tahu duit tu. Maka kita kena tahu duit tu redha ke tak redha. Kalau dengan redha, kita boleh ambil sebagai terima hutang. Tapi kalau tanpa redha tak boleh, duit curi mana boleh. Sebab duit curi tuan-tuan, ala kulli hal, baikru atau baihuk, dia mesti dikembalikan kepada tuannya yang asal. Saya nak beli nasi dengan awak ni, tapi duit saya duit curi ni, kita tak boleh jual. Itu majoriti para ulama. Bukan kata mazhab Syafi'i, yang mazhab lain. Dan itu difatwakan hari ni. Kalau kita duit curi, jual beli pun tak boleh. Curi tau, bukan lain, curi. Kerana duit curi dia tetap tidak halal. Kalau awak jual juga, duit tu awak tak boleh makan.
Kerana awak sendiri seumpama si pencuri juga mesti kembalikan kepada tuannya. Faham tak anak sebut ni? Macam berbelit, tak berbelit kan? Haji faham kan? InsyaAllah. Okey, imam kita tanya tadi tentang apa? Saya dah lupa soalan imam tadi. Saya tengah ni ambil video. Duit. Okey, duit dividen kat SP. Tadi Ustaz Aziz jawab tak? Dia jawab, dia hantar kat saya. Saya tak ada nak baca. Dia jawab macam mana? Apa dia jawab? Dia tengok. Dia tu kan macam guru anak juga tu. Kan nak jawab lain pada dia. Kena explain juga. Azan dulu lah. Lepas tu kalau ada soalan satu dua kita jawab soalan lah. Dia jawab apa je? Bismillah. Bismillah. Allah Akbar, Allah Akbar. Tengok, dia jawab apa dia? Dia ada hantar kat anak tadi. Dividend account mana? Oh, tak tukar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Boleh Syekh. Dia bagi dia je. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah.
Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana tusalli al-qiyamah Muhammad al-Masih wa tabarak asmakum. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Okey, baik. Tadi kita berhenti. Oh, tak pakai. Duh, sorry. Tadi kita berhenti Maqasid Syariah. Okey, dah habis dah tu. Maqasid Syariah ni Hifzuddin. Tuan-tuan bacalah sikit je tu. Hifzul Mal, Hifzul Nafs. Maqasid Syariah ni ada 6 sebenarnya. Ini sebahagian daripadanya. Riba ni dia bersalahan dengan menjaga agama kerana dia akan merosakkan agama. Dia bersalahan dengan menjaga harta kerana dia akan merosakkan harta dan jiwa juga. Ya, dia merosakkan jiwa, ya. Habis tu. Kita pergi bab pertama lah nanti, simpanan bebas riba, ya. Simpanan ni pun menarik juga kalau kita belajar, ya. Okey, nak jawab yang Imam tanya, Imam dia WhatsApp saya tadi. Saya kata tak ada nak jawab. Saya tak jawab langsung dia. Saya tengah baca buku tadi, hutang dia tu. Saya tengah rujuk bab simpanan, tengok buku Arab, buku Melayu semua kan. Sebab saya ingat duk tajuk pertama, saya pun tak ingat lah. Okey, Imam kita tanya duit dividen KWSP, ya. KWSP ni tuan-tuan, dulu-dulu memang dia tak ada akaun syariah, dia hanya ada akaun konvensional saja. Ya. Walaupun akaun tu namanya akaun konvensional, tak adalah dia pergi melabur semua tempat haram. Ya, 70% daripada pelaburan tu ataupun dekat-dekat macam tu lah, ya. 60 lebih macam tu dia labur tempat Islami. Cuma 30 lebih macam tu dia labur kepada tempat tak yang apa nama yang bukan Islami, ya. Bukan salah tu. Berapa dia punya peratusan saya lupa. Tapi sebahagian dia melabur kat Islami, sebahagian dia melabur tempat tidak Islami. Saya ingat 64% yang tak Islami. Yang Islami 36%. Macam itulah. Rasa Islami dia kurang daripada yang bukan Islami. Kalau tak silap saya, nanti saya tengok dia. Ala kulli hal, duit KSP kita tu bukannya semuanya haram. Dividen tu lah dividen. Pokok kita tak apalah, yang kita carum, yang bos carum itu okey. Ni dividen ni kita hasilkan. 6%, 5%, 4% every year tu kan. Dan kalau kita ikut sebenarnya dividen ni 6%, 5%, 6%. Bila kita dapat seketul kan, sebenarnya daripada jumlah keseluruhan simpanan KSP kita ialah 35% dividen. 35%. Dan kalau kita nak buat pembersihan daripada semua duit KSP kita, 35% mesti dibersihkan kerana nilai 35% tu ialah dividen. Pokok kita dengan bos kita tu sebenarnya hanya 65% dia. 35% dia dividen campuran 6%, 5%, 6% all the year tu kan. Jadi kalau kita dapat 100,000, keluarkan 35,000 daripada 100,000. Itu dividen saja. Yang ni yang kita nak kena bersihkan. Ya. Daripada 35,000 ni, 30% tadi ni, 64% adalah yang perlu kita keluarkan. Kalau akaun kita konvensional, daripada dulu sampai sekarang tak pernah tukar. Itu yang saya baca dalam kolom KSP lah. Ya, KSP ni dia punya penasihat syariah. Oh, hebat-hebat tuan. Dr. Zairuddin. Kenal kan? Dr. Aznan Hasan, profesor tu. Ya. Maybank punya number 1 penasihat syariah lah. Ya. Jadi kalau tak tukar konvensional, memang 64% mesti dibersihkan. Bukan semua duit, ya. Jangan 100,000 tu nanya, mana daripada 100,000 keluarkan 35% daripadanya, yang ni 35,000, 64% keluarkan. Ya. Lebih tu kita ambil lah. Keluarkan tu nak pergi Baitul Mal ke nak bagi fakir miskin. Tu kalau kita konvensional daripada dulu sampai hari ni. Tapi kalau start tahun 2017, sebab dah ada Islami, kita dah tukar Islami. Yang 2017 ke atas tak perlu buat pembersihan. Kita kira 2017 ke bawah, mana daripada tahun 2016 lah ke bawah. Maksudnya kalau tuan-tuan dapat sekarang, tuan-tuan punya KSP, tuan-tuan kena ambil statement dia tu, tengok tuan-tuan punya jumlah terkumpul masa tahun 2017 ending tu berapa, tahun 2016 hujung tu lah.
Berapa ending dia? Daripada ending tu tuan-tuan keluarkan 35% juga, tapi tuan-tuan hanya buat pembersihan 50% saja. Faham tak anak ajar ni? Tak menjawab lagi soalan tu. Cuma nak bagi tahu secara umum ke RSP. Okey? Jadi imam tanya, ada kaitan juga tu saya bagi tahu begitu. Duit KSP, dividen KSP boleh buat tandas tak? Sekarang ni nak tanya, dia akaun tu konvensional ke dah tukar Islami? Masih konvensional sampai sekarang. Kalau konvensional, saya ingat sama kot dengan Ustaz Aziz bagi tahu. Dia bagi tahu 70% kan? Lebih kurang tu 64 70. Saya ingat yang dia bagi tahu 70 mungkin latest. Saya baca dulu tu mungkin yang lama. Tapi dia lebih kurang aja. 64 dengan 70 tak lagi banyak. Kebiasaannya tuan-tuan, bukan hanya KSP, akaun lain pun. Tapi yalah kan, kita tak boleh dedah semua. Ada benda-benda yang melibatkan muamalat ni, benda besar-besar kan, dia classified. Ya. Dia normally pembersihan ni kalau yang kadang-kadang kata Islami, ada yang tak Islami ni juga ada masalah sikit lah kan. Normally pembersihan ni dalam 30% je. Jadi yang dia bagi tahu betul dah tu. Ya. Okey, dia tak pernah tukar konvensional Islami, dia masih konvensional. Dividen dia tu daripada total duit dia tu 35% keluarkan. Daripada 35% ni dia kata apa? 30%. Sebab dividen yang sekarang ni cerita dia yang tak patuh syarak ni, dividen tu bukan pokok. Daripada duit yang dia dapat semua keluarkan 35%. Daripada 35% ni dia keluarkan pembersihan sebanyak 30%. Ya. Betul 30%. Sangat. Dia cakap 30 kan? Dia ikut nak dalam dia 30. Mungkin tu yang terkini kot. 30 Sure. Anda tak ada nak semak. Betul ada yang 30. Dia kata buat berapa? Tanya tak balik saya. 30%. Betul saya dia 30%. Dia kata 30% lah. Mana daripada 35% tadi duit semua keluarkan 35%. 70%. Betul sebab 64 70 silap anda cakap 30 dia kan. Daripada semua duit tu keluarkan 35% sebab itu dividen kita. Daripada 35% keluarkan 70. Itu yang tak patut syarak. Sebab dia tak pernah tukar konvensional. Kalau dia dah tukar Islami, dia hanya keluar 50% saja. Betul lah, tak lagi banyak. Anda cakap 64 tadi. Tapi anda baca kolom yang brosur yang KSP tu, anda tak tahu tahun bila. Mungkin 2-3 tahun lepas kot. Dia every year dia ada perbezaan. Kadang naik sikit, kadang turun sikit, dia tak sama. Jadi betul lah tu. Faham Antum tak tahu lah faham tidak. Harap-harap faham lah ya. Jadi kalau siapa-siapa anak kita ke bapak kita keluar KSP, tentu cara dia. Daripada total duit KSP kita tu keluarkan 35%. Sebab itu yang ada hubung kait dengan patuh atau tidak patuh syarak. Daripada 35% tu, kalau dia dah tukar kepada syarak, buat pembersihan 50% saja. Kalau dia belum tukar sampai dulu sampai sekarang tak tukar-tukar Islami, duk konvensional situ je. Keluarkan 70%. Itu tak patuh syarak. In kuntum mu'minin, kalau awak orang yang beriman. Okeylah tu. Ada soalan lagi? Tak ada? Ada nak tanya apa-apa lagi? Tak ada? Okey, tak ada. Bagus tu. Insya-Allah taala sikit sebanyak manfaat. Next nanti kita bincang tentang simpanan saving account. Dari sudut prinsip syaraknya macam mana, akad-akad yang digunakan. Mudah-mudahan kita akan lebih fahamlah. Aku Lukul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafar.